Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitra Ramadan anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kepada para penonton kepada program baru kita yang dianjurkan oleh Nur Insan yang bernama Tadarus Ramadan. Okey, anda bersama saya Ustaz Ahmad Syakir pada episod yang pertama di mana kita akan bincangkan bersama tentang salah satu daripada ilmu-ilmu ataupun cabang-cabang ilmu Al-Quran. Biasanya kita selalu bila kita bincangkan tentang Al-Quran, antara ilmu-ilmu yang kita tahu adalah ilmu berkenaan dengan tajwid, ilmu berkenaan tafsir dan sebagainya. Tetapi jarang sekali apabila kita sebut tentang ilmu berkaitan dengan Al-Quran, kita bincangkan tentang ilmu yang dinamakan sebagai ilmu qiraat. Okey, adakah penonton pernah dengar ilmu qiraat ini? Jadi di sini kita cuba untuk sama-sama pelajari apakah itu ilmu qiraat. Mudah-mudahan ia akan membukakan peluang dan ruang bagi kita untuk menuntut ilmu tersebut pada masa akan datang insya-Allah. Okey, jadi kita mulakan apa tu ilmu qiraat? Ilmu qiraat dari sudut bahasa bermaksud merupakan kata nama bagi perkataan qara'a. Jadi qara'a ni bermaksud membaca. Jadi qiraat merupakan ilmu berkaitan dengan pembacaan. Dari sudut istilah pula terdapat pelbagai ta'rif ataupun definisi berkenaan ilmu ini. Jadi ulama pun mempunyai bermacam-macam definisi. Jadi saya di sini pada hari ini telah memilih beberapa definisi yang kita boleh sama-sama lihat, amati dan kemudian pelajari. Dan mudah-mudahan menerusi definisi-definisi ini kita dapat memahami ilmu qiraat tersebut. Okey, pertama sekali saya ambil definisi yang telah dibawa oleh sebuah alim daripada ulama ilmu qiraat ni. Beliau berkata bahawa ilmu qiraat merupakan ilmu yu'na bi kaifiyati ada'i kalimatil Quranil Karim. Jadi ilmu qiraat ni merupakan ilmu tentang cara kita menyuarakan atau membunyikan ataupun cara membaca perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Wakhtilafiha ma'zuwan ila naqilihi, iaitu perbezaan perkataan-perkataan tersebut dengan menyandarkannya kepada perawi-perawi yang membawa mendapatkan riwayat-riwayat tersebut daripada Nabi SAW. Terdapat juga ta'arif lain ataupun definisi lain yang dibawa oleh Ad-Dumyati. Ad-Dumyati berkata bahawa ilmu qiraat adalah ilmun yu'lamu minhu ittifaqun naqilin. Ilmu qiraat ini merupakan ilmu di mana para perawi itu mereka bersepakat di dalam beberapa perkataan di dalam Al-Quran dan juga mereka berselisih. Jadi fil hadfi wal ithbat, dari sudut
pembuangan, dari sudut tahrik, harakat, sukun, sambung dan sebagainya. Dan juga ia berkaitan dengan cara kita menyebut perkataan-perkataan Al-Quran. Jadi secara rumusnya apa yang kita dapat fahami daripada ilmu qiraat, daripada dua definisi ini, ada 3 perkara. Yang pertama, bahawa ilmu qiraat ni merupakan ilmu tentang cara bagaimana kita menyebutkan ataupun menyuarakan kalimat, perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu qiraat ini adalah ilmu berkenaan kesepakatan dan juga perbezaan dari sudut perkataan-perkataan, pembacaan perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Dan yang terakhir sekali dan yang paling penting di dalam ilmu qiraat ini, perbezaan yang ada pada sebutan dan sebagainya, ia merupakan, ia bersandarkan dan berlandaskan daripada perawi-perawi yang mu'tabar, yang boleh dipercayai, yang akan kita bincangkan sebentar nanti insya-Allah. Okey, jadi apabila kita lihat daripada ta'rif tersebut, kita dapat satu perkataan yang sangat penting dalam ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni membincangkan tentang perbezaan. Jadi Nabi SAW beliau bersabda di dalam sebuah hadis bahawa Quran ini telah diturunkan kepadanya dalam ala sab'ati ahruf, dalam 7 huruf. Dan Nabi perintahkan kepada kita, faqra'u, bacalah ma tayassara minhu, bacalah daripada 7 huruf ini mana sahaja yang mudah bagi kamu. Jadi kita fahami daripada hadis ini bahawa Al-Quran ini sebenarnya diturunkan bukan hanya 1 huruf, bukan hanya 1 cara, tetapi ada 7 huruf. Jadi di sini kita akan tertanya apakah yang dimaksudkan oleh Nabi apabila Nabi bersabda ataupun menyatakan, menyebutkan 7 huruf. Jadi terdapat pelbagai penafsiran daripada para ulama tentang hadis tersebut, iaitu sab'atu ahruf. Okey, tetapi pendapat yang paling masyhur ataupun yang popular adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ar-Razi apabila beliau berkata bahawa 7 ahruf, yakni membaca dengan 7 ahruf ni maksudnya perbezaan dari sudut 7 perkara. Jadi yang pertama adalah perbezaan dari sudut isim. Isim ni dalam bahasa Arab kita panggil kata nama. Jadi di dalam qiraat berbeza, ada yang membaca secara singular, ada yang membaca secara plural, ada pula yang membaca kata nama lelaki, ada yang menggunakan kata nama perempuan dan sebagainya. Itu perbezaan dari sudut isim. Yang kedua adalah perbezaan dari sudut tasrif. Tasrif ni bermaksud kata dasar. Jadi di dalam qiraat terdapat perbezaan dari sudut dasar perkataan tersebut. Kemudian dari yang ketiga, perbezaan dari sudut i'rab. Di dalam qiraat yang agak popular juga antaranya adalah ayat berkenaan dengan wuduk, di mana ada qiraat yang membaca wa arjulakum dengan baris atas fathah wa arjulah. Kemudian ada juga qiraat lain yang membacanya dengan wa arjulikum. Jadi itu baris bawah. Jadi itu adalah kita panggil perbezaan dari sudut i'rab. Itu yang ketiga. I'rab ni adalah hukum perkataan tersebut. Okey. Kemudian yang keempat adalah dari sudut taqdim dan takhir, daripada sudut kedepankan ataupun mendahulukan dan juga mentakhirkan huruf ataupun perkataan tersebut. Dan kemudian yang kelima adalah ibdal, penukaran. Yang keenam naqsun wa ziyadah, iaitu penambahan dan juga pengurangan. Dan yang terakhir sekali adalah dari sudut ikhtilaful lahjah. Ikhtilaful lahjah ni saya yakin ramai yang pernah dengar. Lahjah yang berbeza ataupun dialek yang berbeza. Dialek berbeza ni maksudnya kadang-kadang kita dengar bila kita buka YouTube, dia baca surah Wadduha. Kita selalu dengar Wadduha, tapi kadang-kadang kita buka dia baca Wadduha. Adakah dia baca tu bacaannya salah? Ini kita namakan sebagai ilmu qiraat, di mana dia baca mengikut dialek yang berbeza, ada intonasi yang berbeza daripada yang biasa kita bacakan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi
Uh, Wallahu ta'ala alam bisawab, yang dimaksudkan oleh 7 ahruf. Jadi qiraat ni maksudnya daripada qiraat yang nanti kita akan pelajari, semuanya berkaitan dengan 7 perbezaan tersebut. Okey. Kemudian ilmu qiraat ni kalau kita bandingkan, ada tak perbezaan antara qiraat dan juga Al-Quran? Sebab kita bila belajar Al-Quran, semua tahu Al-Quran itu apa. Al-Quran itu merupakan kalamullah, kata-kata Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Okey. Manakala qiraat ini berbeza sedikit daripada Al-Quran, malah kaitannya mempunyai kaitan yang agak erat dan juga rapat, yang kuat antara qiraat dan juga Quran. Tetapi qiraat ini merupakan dia mempunyai skop yang lebih luas kerana ia merangkumi qiraat yang kita panggil sebagai qiraat yang sahih, yang diterima, dan juga qiraat yang syadz, yang ditolak. Jadi yang diterima itulah yang kita panggil sebahagian daripada Al-Quran. Jadi qiraat sahih sebahagian daripada Al-Quran, manakala qiraat syadz yang ditolak itu tidak dikira sebagai Al-Quran. Jadi perbezaannya ada di situ. Kemudian akan ada bertanya pula, Ustaz, apakah perbezaan antara qiraat yang sahih dan qiraat syadz, qiraat yang diterima dan qiraat yang ditolak? Jadi ulama juga telah meletakkan kayu ukur apabila mereka memilih qiraat yang diterima, diguna pakai, yang sah kita baca dalam solat, yang sah untuk kita jadikan hukum dan sebagainya. Jadi apakah 3 kayu ukur tersebut? Yang pertama adalah qiraat ini bersambung, tali sanadnya, tali bacaannya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tali yang sahih. Tali yang sahih itu maknanya tali yang tidak terputus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tidak membahaskan adakah perlu kita kata mutawatir ataupun tidak. Mutawatir ni maksudnya dia disampaikan daripada Nabi SAW kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in dengan angka yang besar, di mana angka tersebut kita kata mustahil lah untuk kumpulan tersebut tipu. Saya bagi contoh lah. Contohnya adalah seperti seseorang daripada rakan sekerja kita datang kepada kita, kemudian dia berkata, besok bos kata cuti. Jadi perkara yang pertama, soalan yang pertama yang terlintas di dalam fikiran kita akan kita persoalkan, betul ke berita ni? Kita akan persoalkan khabar yang datang kepada kita. Kenapa? Sebab satu orang sahaja yang memberikan kita khabar tersebut dan kita tak pasti jika orang tersebut dia ingin prank kita ke dan sebagainya. Jadi akan ada keraguan kerana satu orang. Tetapi kita bayangkan jika khabar yang sama kita terima tetapi daripada sekumpulan yang sangat besar. Kita kata hampir separuh company itu datang kat kita. Besok cuti, bos happy. Dapat cuti, semua orang cuti. Jadi kita pun menjadi lebih yakin. Dan kita kata kita akan berfikiran mustahil untuk sekumpulan yang jumlahnya begini besar untuk semua komplot dan menipu. Itu yang kita panggil sebagai mutawatir. Jadi kiraat-kiraat yang sampai yang diterima tidak disyaratkan sahaja mutawatir. Mutawatir itu adalah yang sebaiknya. Kemudian ada juga yang masyhur. Masyhur itu maksudnya yang popular. Orang kenal bahawa beliau membawa kiraat tersebut. Okey, jadi itu adalah syarat yang pertama untuk menjadikan kiraat tersebut sahih. Syarat kedua adalah kiraat yang diterima harus bertepatan penulisannya dengan mushaf Rasm Uthmani. Yang ketiga, kiraat yang sahih perlu juga bertepatan dengan kaedah yang telah diterapkan oleh bahasa Arab. Okey, jadi ini adalah 3 kita panggil rukun, di mana jika salah satu daripada 3 rukun ini hilang, maka
qiraat tersebut akan berubah daripada menjadi qiraat yang sahih berubah menjadi qiraat yang syadz. Jadi yang kita akan pelajari sebentar nanti adalah qiraat-qiraat yang sahih yang sudah diterima pakai dan menuruti syarat-syarat yang kita telah bincangkan tadi. Jadi itu sedikit sebanyak tentang ilmu qiraat. Kita bincangkan lagi sebentar nanti selepas advertisement nanti tentang sejarah bila permulaan ilmu qiraat ini. Adakah ia suatu yang baru yang dicipta setelah zaman Nabi SAW atau Nabi Muhammad SAW sendiri yang memulakan ilmu qiraat ini. Okey, kita jumpa selepas ini insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum. Wakaf tidak akan menghabiskan harta anda, tapi ianya akan mengekalkan harta dan menjadikan jalan untuk meraih keredaan Allah dan keampunannya. Kerana nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, tapi juga hingga di akhirat nanti. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100, terima cendera hati sejadah karpet. Wakaf $300, terima cendera hati Al-Quran berjilid multazam. Wakaf $500, terima cendera hati bantal serta lampu Islamik. Wakaf $1,000, terima cendera hati tablet Islamik. Nur Insan menerima wakaf anda melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Gilang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Sucikan harta anda dengan menunaikan zakat harta bersama Nur Insan. Zakat menyempurnakan agama, mensucikan dan menambahkan harta, mendekatkan kepada Allah dan mendatangkan keberkahan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Gilang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Tunaikan zakat, hidup berkat. Okay, selamat kembali kepada Tadarus Ramadan. Okay, Alhamdulillah, bersama saya Ustaz Ahmad Syakir, kita masih membincangkan tentang ilmu qiraat. Okay, jadi kita dah faham dengan baik apakah itu ilmu qiraat. Jadi biasanya bila kita bincangkan tentang ilmu qiraat ni, yang paling popular adalah kita panggil sebagai 10 qiraat. Ya, tadi kan kita sudah bincangkan kategori qiraat terbagi kepada dua. Ada qiraat yang kita panggil sebagai sahih, yang diterima, dan qiraat yang sebagai syadz. Jadi qiraat yang sahih ini ada 10 qiraat yang popular. Yang biasa kita dengar ataupun yang biasa kita bacakan adalah qiraat Hafs. Hafs an Asim. Jadi qiraat Hafs an Asim ini merupakan Hafs an Asim ini merupakan imam bagi qiraat tersebut. Qiraat lain seperti qiraat Imam Warsh. Jadi kenapa saya datangkan dengan imam-imam ini? Kerana terdapat salah pemahaman apabila kita bincangkan tentang sejarah ilmu qiraat ini. Kerana bila kita bincangkan tentang qiraat, kita selalu menyandarkannya kepada seorang imam. Contoh tadi saya kata qiraat Hafs an Asim dan qiraat Warsh. Jadi ini merupakan imam bagi qiraat tersebut. Jadi ada yang mempunyai andaian ataupun salah kefahaman bahawa ilmu qiraat ini merupakan ilmu yang dicipta oleh imam-imam ini. Tetapi harus kita faham bahawa penyandaran ataupun penisbahan ilmu qiraat tersebut kepada imam-imam ini bukan disebabkan mereka ini mencipta. Namun penisbahan atau penyandaran ini merupakan penyandaran dari sudut kemasyhuran mereka. Mereka terkenal dengan bacaan ini. Jadi bila mereka baca dengan sekian qiraat, mereka akan
orang yang pertama yang datang di dalam fikiran mereka adalah imam tersebut. Disebabkan itu, disebabkan mereka dikenali dengan qiraat tersebut, maka dinisbahkanlah nama imam tersebut kepada qiraat. Tetapi sejarah ilmu qiraat ini dia sudah bermula daripada awal lagi. Maksudnya qiraat ini adalah ilmu yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu Al-Quran, ia juga termasuk dengan ilmu qiraat. Disebabkan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya telah sebutkan tadi, Nabi kata Al-Quran ini telah diturunkan dengan 7 huruf. Maksudnya bahawa 7 huruf ini, 7 perbezaan ini datangnya bukan daripada Nabi SAW, bukan Nabi menciptakannya untuk permudahkan kepada umatnya, bukan. Tetapi ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis lain, Nabi SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril, di mana Jibril telah datang kepada Nabi SAW dan berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada kamu untuk membaca Al-Quran dengan 1 huruf. Kemudian Nabi SAW, kita tahu Nabi Muhammad seorang yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Dia tidak terus terima tawaran tersebut walaupun ianya datang daripada Allah, kerana dia sayang, dia faham keadaan umatnya. Maka dengan sebab itu Nabi SAW kemudian meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kemaafan dan keampunan kerana dia tahu bahawa umatnya tidak mampu. Jadi kemudian Jibril datang untuk kali kedua. Jibril pula berkata, Allah telah perintahkan kamu untuk membacakan Al-Quran dengan 2 huruf, 2 perbezaan. Perkara ini berulang. Nabi SAW meminta ampun kepada Allah kerana umatnya tidak mampu. Sehingga kan untuk kali keempat, apabila Jibril alaihissalam turun untuk kali keempat dan memberitahu Nabi SAW bahawa Allah telah memerintahkan kepadanya untuk membaca Al-Quran dengan 7 huruf. Kemudian barulah tenang Nabi SAW, dan begitulah periwayatan wahyu daripada Nabi SAW kepada para sahabat, daripada bukan hanya sekali, tapi dengan ayat-ayat tersebut turut diikuti dengan kiraat-kiraat yang berbeza ini. Okey, jadi itu merupakan sunnah Nabi SAW. Apabila beliau mengajar kiraat kepada sahabat, beliau ajar sedikit demi sedikit. Mungkin ada yang bertanya, kenapa perlu Ustaz, kenapa perlu kita tambah lagi, pelbagaikan lagi bacaan? Bukankah itu akan memberatkan sahabat untuk menghafal Al-Quran? Betul tak? Sebab kan lebih mudah satu. Itu pemikiran kita akan mudah apabila kita diberikan satu perkara untuk hafal. Untuk hafal tu lebih mudah daripada dibandingkan dengan 7 perkara nak hafal, kan? Jadi itu pemikiran akal kita. Tetapi tujuan utama adanya perbezaan 7 huruf ini adalah supaya ia mempermudahkan kabilah-kabilah Arab yang berbeza. Kita cuba bayangkan pada zaman dahulu, kabilah-kabilah Arab ini seperti kita kata di Malaysia. Walaupun semuanya orang Melayu, tapi apabila kita datang ke Terengganu, kita datang ke Kelantan, kita boleh sedikit sebanyak faham. Tetapi ada beberapa perkataan mungkin kita tertanya, apa yang dimaksudkan, kan? Begitu juga dengan orang Arab pada zaman dahulu, apabila mereka mendengar beberapa perkataan, walaupun ianya bahasa Arab, walaupun mereka ni orang Arab, tetapi ada beberapa perkataan yang ganjal bagi mereka apabila mereka mendengarinya. Disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala merahmati umat Nabi SAW pada ketika itu dengan menurunkan 7 huruf yang berbeza ini. Jadi daripada sahabat, mereka terus talaqi dengan Nabi SAW mempelajari. Kemudian pada zaman Nabi SAW juga terdapat para hufaz. Hufaz ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran ketika hidupnya Nabi SAW. Mereka tidak banyak, ada segelintir sahaja. Contoh, kita ada Zaid bin Sabit, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib.
dan sebagainya. Okey, jadi ini daripada talaqi Al-Quran terus menjadi hufaz. Termasuk juga di dalam golongan membaca Al-Quran ni ada juga golongan yang kita panggil sebagai qurra'. Qurra' ni merupakan mereka yang bertadarus Al-Quran, yang tugasnya suka untuk membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran sahaja. Kemudian itu peringkat yang pertama di dalam sejarah ilmu qiraat. Ianya bermula daripada zaman Nabi SAW. Kemudian seterusnya kita bincangkan peringkat yang kedua di mana Nabi daripada Nabi selepas kewafatan Nabi SAW, iaitu di peringkat para sahabat dan juga tabi'in. Jadi setelah wafatnya Nabi SAW, tentunya para sahabat ini tidak putus daripada membaca Al-Quran. Okay, mereka sangat berpegang, sangat prihatin dengan Al-Quran ini. Mereka terus sampaikan daripada satu sahabat kepada sahabat yang lain. Malah setelah wafatnya Nabi SAW, ada juga sahabat memainkan peranan untuk menyebarkan Al-Quran kepada tabi'in, iaitu mereka yang tidak bersama Nabi SAW ketika beliau hidup lagi. Okay, kemudian salah satu noktah yang penting di zaman sahabat adalah ketika mana Uthman ibn Affan menjadi khalifah. Ketika mana Khalifah Uthman ibn Affan menjadi khalifah, dia telah memerintahkan dan memutuskan muqri', seorang yang membaca Al-Quran, yang ahli di dalam Al-Quran, dan menghantar 5 imam kepada 5 negara besar Islam pada ketika itu, iaitu merupakan negara Makkah, kita ada Madinah, Kufah, Basrah dan juga Syam. Jadi Khalifah Uthman bin Affan telah memilih 5 imam di mana di mana imam-imam ini sesuai dengan bacaannya sesuai dengan ahli negara tersebut. Contoh, beliau memilih Abdullah ibn Sa'ib. Abdullah ibn Sa'ib ni dia telah dipilih untuk menjadi imam qiraat sesuai dengan ahli Makkah. Kemudian kita ada Zaid bin Thabit. Beliau merupakan imam di Madinah, dihantar oleh Uthman bin Affan ke Madinah kerana bacaan Zaid bin Thabit ini sesuai dengan bacaan ahli Madinah. Jadi ini adalah satu perkara yang penting yang telah dilakukan oleh Uthman ibn Affan. Bukan itu sahaja, beliau juga menghantar muqri' yang khusus ini, termasuk juga dengan mushaf rasm Uthmani. Ada mushaf, bukan mushaf rasm Uthmani, tetapi mushaf yang telah yang ada pada ketika itu, yang sudah tersedia dan dikumpulkan pada zaman sahabat. Jadi mereka membawa satu naskhah mushaf tersebut ke 5 negara yang terbesar ini. Jadi tugasan 5 muqri' ini adalah untuk menyebarkan qiraat masing-masing sesuai dengan lahjat ataupun keadaan ahli negara tersebut. Okey, jadi daripada situ di Makkah mula ramai belajar dengan Abdullah ibn Sa'ib, di Madinah Zaid bin Thabit, begitu juga dengan di Syam, di Kufah, di Basrah. Maka bermula daripada situ mereka menyandarkan bacaan mereka kepada seorang imam yang bertauliah. Kemudian masa berlalu, ilmu ini berkembang. Setelah ia berkembang, maka terlahirlah daripada murid-murid ini segolongan yang kita kata memang anak murid tersohor, yang terkenal, yang terbaiklah, the best student daripada kumpulan tersebut. Jadi the best student inilah yang terkenal dengan bacaan mereka tersendiri, maka terlahirlah ilmu qiraat yang kita tahu sekarang ni. Okey, jadi itulah peringkat yang kedua. Peringkat yang terakhir pula merupakan penulisan ilmu qiraat tersebut. Jadi penulisan ilmu qiraat ini pula merupakan peringkat yang ketiga, di mana ilmu qiraat itu ditulis di dalam dan dibukukan. Ulama mempunyai pelbagai
perselisihan, pelbagai pendapat. Siapa orang yang pertama yang menulis ilmu qiraat ni? Tentunya bukan Nabi SAW, bukan juga bukan Nabi SAW, kerana ini dibukukan dan dituliskan. Jadi ada pelbagai pendapat, dan yang paling pertama dan utama yang menulis ilmu qiraat ni merupakan Ibnu Ya'mar. Di mana daripada Ibnu Ya'mar ni terlahirlah buku-buku ilmu qiraat. Seterusnya terlahirlah imam yang terkenal namanya Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid ni merupakan imam yang pertama yang mengkhususkan 7 qiraat di dalam penulisannya. Sebelum-sebelum tu tak ada 7 qiraat. Yang kita tahu sekarang ni kan ada 10 qiraat. Sebelum 10 qiraat tu ada 7 qiraat. 7 qiraat itulah yang dikhususkan, orang yang pertama yang mengkhususkannya adalah Ibnu Mujahid. Kemudian imam-imam selepasnya mengikut cara dia pula, iaitu 7 qiraat. Jadi antara sebab kenapa Imam Ibnu Mujahid menulis 7 qiraat ataupun mengkhususkan buku 7 qiraat ini, kerana beliau memahami hadis itu sebagai sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf tu dia faham sebagai 7 qiraat. Jadi ini ada pelbagai pendapat. Ada yang mengatakan beliau faham begitu, walaupun jika dia tak niat begitu, ramai yang bila membaca bukunya memahami sedemikian. Jadi alhamdulillah hari ini semua dah bertadarus, kita sudah faham apakah maksud 7 ahruf. Ada perbezaan 7 huruf dan juga 7 qiraat. Itu berbeza sekali. Jadi di sini disebabkan ada salah kefahaman, disebabkan buku pengkhususan 7 qiraat ini, maka ulama-ulama selepas Imam Ibnu Mujahid ini, mereka mengarang buku qiraat yang khusus untuk satu qiraat. Kita panggil sebagai tafrid, iaitu satu buku yang mengkhususkan satu qiraat. Ada juga yang membuat buku yang khusus untuk 6 qiraat sahaja, iaitu tasdis ataupun tasmin, 8 qiraat sahaja. Tujuan mereka hanya agar umum memahami bahawa ilmu qiraat ini bukan tertakluk kepada 7 qiraat yang dinyatakan ataupun dikhususkan oleh Imam Ibnu Mujahid. Jadi itu satu perkara yang kita harus faham tentang sejarah ilmu qiraat. Jadi secara rumusannya, jemaah mungkin panjang sangat. Apabila kita bincangkan tentang tarikh ini, agar mudah kita ingat, ada tiga peringkat dalam sejarah ilmu qiraat. Yang pertama adalah apabila di zaman Nabi SAW, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang datang daripada Allah kepada Muhammad, kemudian daripada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kemudian yang kedua adalah peringkat di kalangan para sahabat dan juga tabi'in, yang tadi saya telah sebutkan. Di kalangan para sahabat mereka bertadarus, kemudian mengajarkan kepada tabi'in, dan juga noktah yang penting tentang zaman Khalifah Uthman ibn Affan. Kemudian yang terakhir sekali adalah peringkat ilmu qiraat ini bermula untuk ditulis dan dibukukan ilmunya di dalam buku, di mana kita dah bincangkan peringkat tersebutlah. Okey, jadi mudah-mudahan dengan memahami sejarah ilmu qiraat, dengan kita kupaskan tentang definisi qiraat, mudah-mudahan pada episod ni kita semua sudah ada gambaran apakah itu ilmu qiraat. Mudah-mudahan ilmu kita ataupun perkumpulan kita pada hari ini diterima Allah. Tetapi sebelum kita berhenti ataupun saya difahamkan ada Q&A session. Jadi izinkan saya untuk kita bacakan beberapa soalan. Saya akan pilih dalam 2 soalan, kemudian kita akan bincangkanlah insya-Allah. Okay, soalan yang pertama, bolehkah saya membaca qiraat lain tanpa berguru dan tanpa ada sanad? Okey, jadi apabila ini soalan yang sangat-sangat baik. Kerana kita sekarang ini berada di zaman moden. Semuanya ada di hujung jari. Kita nak belajar psikologi, search internet. Sampai sekarang pun kita ada apa? Kita panggil ChatGPT. Kita tanya AI itu,
keluar segala perkara. Tetapi apabila kita lihat kepada sunnah ataupun kebiasaan ilmu qiraat ini daripada awal sejarahnya, penurunan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, itu merupakan talaqi, bersemuka, di mana Jibril alaihi salam menyampaikannya dengan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikannya kepada para sahabat juga bersemuka. Begitu kalau kita lihat dari sudut sejarah, daripada awal permulaan ilmu qiraat ini hinggakan kepada zaman tabi'in, semuanya disampaikan melalui bersemuka, bertalaqi. Dan itu adalah sebaiknya. Apabila kita ingin mempelajari ilmu qiraat, sebaiknya kita mencari guru dan bertalaqi, bersemuka dengannya. Tetapi boleh tak kalau kita contoh, saya buka YouTube, Ustaz, saya dengar, kemudian saya ikut, boleh tak Ustaz? Jawapannya boleh, tapi dengan syarat. Dia bukan boleh begitu saja secara mutlak, ya. Dia boleh tapi dia bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah awak perlu mahir di dalam tajwid dahulu. Syaratnya jika awak mahir dalam tajwid, dalam pembacaan Hafiz an Asim, maka dibolehkan untuk baca dan mengikut video yang ada di YouTube. Tapi sebaiknya dapat sanad lah. Jadi apabila kita dapat sanad, cara bacaan kita tahu betul ataupun salah. Satu problem bila kita belajar online ni, kadang-kadang kita rasa kita je betul. Itu adalah perkara yang susah lah. Dan disebabkan itu, sebaiknya kita dan sanad ni adalah merupakan tali pembacaan untuk kita, bukan sahaja baca tau, tapi sanad ni merupakan tali untuk kita, daripada guru kepada kita ni, untuk kita mengajar kepada orang lain. Macam pengiktirafan daripada seorang guru kepada kita untuk mengajar. Jadi itu adalah salah satu daripada kita kata objektif untuk mendapat sanad, supaya kita dapat amalkan sendiri dan kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Seperti sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu adalah yang belajar Al-Quran, iaitu qiraatnya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Okey, soalan yang kedua pula, adakah qiraat yang lain menukar maksud ayat? Ini soalan yang sangat bagus, kerana tadi saya dah bincangkan tentang perbezaan dari sudut perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi perbezaan-perbezaan ini tidak besar di mana ia akan mengubah secara total makna ayat tersebut. Malah ilmu qiraat ini dia memperkayakan bahasa Arab seorang yang membacanya. Contoh saya berikan, ada satu qiraat membacanya dengan fatabayyanu, kemudian qiraat lain baca fatathabbatu. Maknanya lebih kurang sama, tetapi disebabkan qiraat kita memperkayakan kosakata kita di dalam bahasa Arab. Jadi kita bukan hanya tahu satu perkataan, tapi lebih daripada itu. Dan juga apabila kita mempelajari ilmu qiraat ini, dia akan memperkayakan kita dan memudahkan kita untuk memahami agama. Kerana Al-Quran ini merupakan sumber di mana hukum hakam dikeluarkan. Jadi apabila kita belajar ilmu qiraat, kita tidak mudah untuk menghukum orang. Dan kita lebih mudah untuk memahami hukum hakam yang telah dikeluarkan oleh alim ulama. Okey, jadi jawapannya, ia tidak menukar secara total, tetapi ia memperkayakan kita dengan kosakata yang banyak di dalam bahasa Arab. Okey, jadi ini sebagai motivasi untuk kita terus mempelajari bahasa ilmu qiraat ini, supaya kita dapat memahami Al-Quran, memahami agama Allah dengan lebih baik, dan menjadi motivasi supaya kita dapat teruskan menuntut ilmu, kerana ilmu Allah itu luas.
Okey, sekian insya-Allah. Kita akan jumpa pada episod yang akan datang di mana saya akan bincangkan insya-Allah tentang kiraat-kiraat yang berbeza dan juga imam-imam ataupun imam-imam yang menjadi perawi yang menyampaikan ilmu qiraat ini. Jadi kalau ingin tahu, nantikan episod yang kedua bersama saya juga, Ustaz Ahmad Syakir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, Nur Insan membantu lebih dari 300 keluarga yang memerlukan. Fidyah anda dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Tunaikan kewajipan anda bersama Nur Insan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Nur Insan menyediakan pendidikan Islam percuma pada lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Bermula dari kelas madrasah hujung minggu untuk kanak-kanak hingga ke kelas fardu ain untuk dewasa. Anda boleh membantu kami teruskan usaha ini dengan mendaftar sebagai penderma bulanan. Sumbangan bulanan anda membantu kami mengembangkan usaha ini. Ayuh, sertai Nur Insan dalam meneruskan usaha ini. Layari www.nurinsan.sg untuk mendaftar.